Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kita sambung hari ini surat 35 iaitu kemujizatan Al-Quran. Pada bayan itu dilihat pada uslub ataupun gaya bahasa. Salah satu sebab kemujizatan Al-Quran ialah uslub yang luar biasa indahnya. Kata Imam Waliullah Ad-Dahlawi, alasannya ialah bahawa orang-orang Arab mempunyai beberapa bidang di mana mereka akan berlomba-lomba untuk menguji kefasihan dan membuktikan keunggulan mereka terhadap orang sesama dengan mereka. Bidang-bidang ini adalah qasidah, pidato, surat menyurat dan perbualan. Selain empat bidang ini, mereka tidak mengenali yang lain. Orang Arab ni adalah orang yang hebat dalam syair, dalam qasidah, di mana biasanya mereka akan gantung syair mereka yang dipanggil sebagai qasidah. Bila mana bait syair itu sampai kepada 16 bait ataupun lebih lagi, mereka menamakan sebagai qasidah. Dia ada 10 ataupun 7. Kadang-kadang dia kata as-sab'ul mu'allaqat, kadang-kadang dia kata al-qasaid al-ashar, 10 qasidah yang digantung di Kaabah. Begitu juga mereka terkenal dengan pidato. Bila ada time bila masa haji, musim haji, mereka ada pasar. Jadi di situlah mereka akan berpidato. Yang dikatakan uslub ialah cara pemilihan lafaz dan menyusunnya untuk mengungkapkan makna dengan tujuan untuk menjelaskannya. Style lah kita kata, style dalam mengungkapkan sesuatu. Uslub Al-Quran sangat unik dan tiada yang setanding dengannya. Ini kerana Al-Quran menggunakan lafaz pada setiap siap apa yang bersesuaian dengannya. Biasanya disebutkan kepada kita likulli maqamin maqalun. Pada setiap situasi dia punya maqal, ucapan. Sebagai contoh, pada maqam tafkhim, kebesaran, dipilih huruf yang tebal seperti akhir surah Maryam. Pada tempat yang mudah dan lembut dipilih lafaz yang bersesuaian dengannya seperti di awal surah Maryam. Jadi macam kita boleh tengok contoh di sini. Dalam surah Maryam, bahagian hadapan surah Maryam ni, Allah SWT cerita tentang doa munajat Nabi Zakaria AS. Jadi keadaan doa tu biasanya keadaan suasana yang sunyi, keadaan hati yang rendah. Maka bila begitu, kalimah yang dipilih adalah kalimah yang mudah, lembut dan tidak kalimah yang tebal. Mana dia lebih kepada kalimah yang lembut lah kita kata. Susunan pun tidaklah dengan cara yang mengejut. Macam kita tengok di sini, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu ridaan khafiyya, dan seterusnya. Dan ayat-ayat lain itu, kita tengok di sini kalimah yang digunakan itu sebut dengan mudah. Kita tidak rasa sebut tu dengan berat. Sesuai dengan permulaan surah, sesuai dengan cerita seorang Nabi yang begitu berharap Allah SWT kurniakan kepadanya itu seorang anak, kerana umur dia telah tua dah
dah bini pun telah mandul, dan benar-benar dia berharap ada pengganti untuk diri dia dan juga untuk isteri dia. Ya. Tambah pula Zakaria ni dia adalah bapa saudara kepada Maryam. Jadi bila mana beliau melihat keajaiban, mukjizat Allah SWT, lahirnya Nabi Isa, lahirnya Maryam itu, ya Allah SWT kurniakan kepadanya itu rezeki, kerana isteri kepada Imran itu telah bernazar untuk letakkan anak dia menjadi berkhidmat yang beribadat di Masjid Baitul Aqsa, di Masjidil Aqsa. Allah Ta'ala kurniakan kepadanya itu macam-macam keberkatan. Jadi kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab waja'a 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab tempat Maryam itu beribadat, dia mendapati ada rezeki. Dikatakan ada buah yang bukan pada musim dia, ada. Jadi dijawab oleh Maryam, qalat huwa min indillah, itu adalah daripada Allah. Jadi bila disebutkan kepada beliau rezeki tadi mari yang tidak disangka-sangka, tidak mengikut musim, ada rezeki, dia kata daripada Allah SWT. Maka pada ketika itulah Zakaria jadi tercetus dalam hati dia, terbuka dalam hati dia, berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepadanya itu anak dalam keadaan dia telah tua. Jadi nada ataupun gaya bahasa yang digunakan dalam ayat ni semuanya dalam bentuk lembut, dalam begitu berharap. Dia berbeza dengan akhir surah. Akhir surah Maryam ni dia lain sikit, dia punya style dia lebih kepada tafkhim, sebab dia nak menolak kesyirikan. Mula tu seorang hamba, seorang Nabi, dia berdoa kepada Allah SWT, dia sebagai ahli tauhid, doa minta dengan Allah SWT dengan rendah diri. Berbeza dengan ujung ni, daripada ayat 81. Allah SWT membantah perbuatan syirik oleh orang-orang yang telah mengangkat Maryam dan juga Isa itu sebagai Tuhan. Jadi bila nak tolak syirik, maka cara tolak itu adalah cara yang tegas. Jadi kalimah yang digunakan itu dengan tegas juga. Sini kita baca, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا. Jadi dia punya, kita kata, cara bacaan dia tu semua dengan nada keras, nada tegas. Huruf-huruf yang digunakan itu adalah huruf macam dia ada tasdid tu, tasdid tu. Tasdid dengan huruf macam di sini huruf qafqalah. Berbeza dengan awal surah tu dia tasdid huruf ya. Huruf ya tu adalah huruf yang lembut, huruf yang lemah. Sini ni digunakan kalimah didda, ta'uzum azza. Kemudian wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Jadi awal surah dan akhir surah dia berlainan dari segi huruf-huruf yang diguna, walaupun dalam surah yang sama. Sebab cerita akhir surah dan cerita awal surah tu dia berlainan. Jadi bahagian akhir Maryam ni dia lebih kepada tafkhim, maknanya sebut dengan nada tegas. Jadi dia ada kesesuaian bagi setiap kalimah yang dipilih
Sebagai contoh, Allah menceritakan kisah Khadir dengan perahu. Jadi di hujung surah Kahfi, kalau kita tengok Allah SWT sebut kepada kita cerita Nabi Musa alaihissalam dengan Khadir alaihissalam. Cerita yang mana Nabi Musa pergi belajar dengan Khadir, ada padanya itu ilmu. Allah Ta'ala kata pada Khadir itu ada ilmu yang tidak ada pada Musa. Jadi perlu Musa pergi belajar dengan Khadir. Jadi cerita mula-mula Allah SWT sebut ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ini takwilan lah kepada perbuatan yang telah dilakukan oleh Khadir. Jadi kita tak ambil semua lah, kita ambil bahagian kita nak. Tapi kalau daripada awal cerita tu ada tiga perbuatan yang bercanggah dengan ilmu Nabi Musa yang telah dilakukan oleh Khadir. Jadi menyebabkan Nabi Musa tidak dapat bersabar dan dia menegur. Dan dia menegur tu sebab atas dasar pada dia tu benda tu mungkar, benda tu benda yang tidak sepatutnya berlaku. Jadi dia tegur. Jadi cerita kata Nabi cerita katanya Khadir, adapun perahu itu ia dipunyai oleh orang yang miskin yang bekerja di laut, oleh itu aku bocorkan. Dia kena kata fa'aradtu, aku mahu ni, aku mahu mencacatkannya tu. Aku mahu mencacatkannya dengan tujuan aku mahu fa'aradtu an aibaha, ada dah tu, aku mahu mencacatkannya, ataupun balik tadilah mudah. Aku mahu membocorkan dengan tujuan untuk mencacatkannya. Bahaya bahasa dia ni. Aku mahu membocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya, kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat. Jadi di sini kita boleh tanda ni fa'aradtu, aku mahu, aku mahu. Itu gaya dia guna aradtu, saya mahu. Manakala kisah budak lelaki pula, dengan firman-Nya Allah Ta'ala menyebut atas lidah Khadir, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Ini pula fa'aradna. Adapun pemuda itu, kedua ibu bapanya adalah orang yang beriman, maka kami bimbang bahawa ia akan mendesak mereka melakukan perbuatan yang zalim dan kufur. Oleh itu kami ingin dan berharap supaya Tuhan mereka gantikan bagi mereka anak yang lebih baik daripadanya, tentang kebersihan jiwa dan lebih mesra kasih sayangnya. Itu cerita yang kedua, takwilan bagi mengapa Nabi Khadir itu membunuh budak. Akhir sekali kisah dinding yang hampir roboh semuanya dengan lafaz dan uslub yang berlainan. Takwilan dia wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Adapun tembok itu, makna tembok tu hampir runtuh. Dan sebelum daripada tu Khadir dan Musa ni minta orang kampung tersebut supaya memberi makan kepada mereka berdua dan mereka tidak mahu. Tapi Nabi Musa pergi tolong baiki rumah, dan Nabi Musa kata kalau kamu nak ambil upahnya dia boleh, sebab kita buat kerja. Kita buat kerja, jadi kita pun bolehlah nak minta upah. Kita bolehlah nak tuntut upah daripada mereka dan mereka memberikan kepada kita makanan. Jadi Khadir memberitahu ia adalah dipunyai oleh dua orang anak yatim di bandar itu.
dan di bawahnya ada kans, ada harta terpendam, kepunyaan mereka, dan bapa mereka pula adalah orang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu sebagai satu rahmat daripada Tuhanmu kepada mereka. Jadi kalau kita tengok di sini fa'arada rabbuka. Jadi apa yang kita dapat perhati di sini, pada semua tempat ia didatangkan dengan uslub yang baru kerana ada rahsia dan faedah. Dalam Quran ni dia panggil lataif. Lataif Quraniyah. Sini jenis tempat lain pula cara sebutan itu dipanggil lataif, kehalusan dalam uslub Al-Quran, dalam memilih kata-kata. Jadi semua tu didatangkan dengan perbezaan kerana ada faedah, ada poin yang hendak disebutkan. Pada tempat yang pertama diceritakan aib dan Khadir menisbahkan untuk dirinya. Kerana ianya tidak harus dinisbahkan kepada Allah. Jadi kalau kita tengok di sini fa'aradtu an aibah, aku nak mencacatkan kapal perahu tadi. Jadi dia tebuk tu supaya dapat rosak kapal. Jadi raja selalu merampas setiap perahu yang comel tu, dia tak jadi sebab dia tengok nampak dah bocor. Jadi di sini perbuatan menebuk itu adalah satu perbuatan yang tidak baik, maka Allah Ta'ala sebut fa'aradtu. Khadir kata aku nak. Jadi nisbah nak itu adalah kepada dirinya sebab benda aib. Merosakkan harta benda ni benda yang aib. Manakala kisah budak lelaki pula kisah budak lelaki ni pula pada tempat, jadi hal ni biasanya kita kata wasyaru laisa ilaik. Dalam doa Nabi kata kan, wasyaru laisa ilaik, benda yang tidak baik itu dia tidak nisbahkan kepada Allah, walaupun pada hakikatnya kehendak Allah Ta'ala juga ni. Khadir buat begini ni, dia diajarkan oleh Allah SWT, ilham daripada Allah atau perintah daripada Allah, tapi dia tidak kata Allah, tapi dia kata diri dia. Jadi kalau kita tengok dalam ayat-ayat Al-Quran, baca, kita ambil Fatihah lah, pada ayat yang terakhir itu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau memberi nikmat. Maknanya memberi nikmat itu adalah satu sifat yang comel, molek. Maka dinisbahkan kepada Allah dengan kata engkau memberi nikmat, engkau telah memberi nikmat. Tetapi dua golongan lagi lawan kepada orang yang mendapat hidayah itu, Allah Ta'ala kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah Ta'ala tidak kata jalan orang yang engkau murtai, jalan orang yang engkau sesatkan. Allah Ta'ala tidak menisbahkan kepada diri dia. Kita sebagai orang mukmin ni dalam ayat tadi, kita tidak nisbahkan perbuatan murka kepada Allah, kita tidak nisbahkan perbuatan menyesatkan kepada Allah. Tapi untuk nikmat kita kata siratal ladzina an'amta alaihim, engkau memberi nikmat. Jadi tidak kata siratal mun'ami alaihim, tidak. Tapi kita kata siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi itu dari segi kaedah, benda yang baik kita nisbahkan kepada Allah Ta'ala, benda yang tidak baik kita tidak nisbah, walaupun itu sebagai perbuatan Allah. Baca Nabi Ibrahim kata allazi wa yut'imuni wa yasqin, Allah yang memberi makan kepadaku, allazi wa yut'imuni wa yasqin, dia yang memberi aku makan dan minum. Kemudian bila kata sakit, wa idza maridtu fahuwa yashfi, bila aku sakit Allah yang menyembuhkan. Dia tidak kata
Bila mana Allah menimpakan aku dengan sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Tapi dia kata wa idza maridtu, bila aku sakit. Sebab sakit itu adalah satu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh manusia. Jadi tidak dinisbahkan kepada Allah. Pada tempat yang kedua ni fa'aradna kami mahu pada tempat kedua, dua perbuatan membunuh dan menungkakan yang didatangkan dengan kalimah kami mahu, kerana ada satu bentuk perkongsian pada dua perbuatan ini, iaitu sebab zahir. Pada perbuatan Khadir, maknanya membunuh tu, dia bunuh budak tu. Fa'aradna an yubdilahuma, maknanya kami mahu membunuhnya dan kami mahu menukarkannya. Cuma dia tidak sebut membunuh tu, dia panggil tadmin, ada hazah di situ. Asalnya fa'aradna an naqtulah, kami nak membunuh dia dan kami nak tukar. Tapi tak sebut kami bunuh di sini. Sebab itu seperti hal tadi jugalah, itu benda yang tidak molek itu tidak disebutkan, tidak disandarkan kepada Allah. Jadi walaupun kita tengok di sini, fantalaqa hatta iza laqiya gulaman faqatalah, dia pun bunuh. Jadi perbuatan ni zahirnya perbuatan membunuh dilakukan oleh Khadir, tapi bila dia takwil, dia kata fa'aradna an yubdilahuma, dia tidak kata aku mahu, dia tidak kata fa'aradtu, tapi dia kata fa'aradna. Fa'aradna ni pula tanpa dia kata fa'aradna an naqtulah, kai yubdilah, supaya Allah Ta'ala, aku nak membunuhnya dan aku nak Allah Ta'ala tukar. Dia tidak guna uslub lagu tu, tapi uslub dia gunanya untuk tukar kepada mereka berdua itu kebaikan. Jadi dia ada macam bentuk dua pihak yang terlibat, ada perkongsian. Itu sebab zahir pada perbuatan Khadir, yakni membunuh budak tadi, dan sebab hakiki pada penciptaan Allah akan perbuatan ini. Maknanya perbuatan membunuh itu adalah perbuatan makhluk, tetapi terjadinya kematian itu adalah kudrat Allah. Mana cabut nyawa tu adalah kudrat Allah. Maka di situ disebutkan fa'aradna an yubdilahuma. Manakala pada tempat ketiga diungkapkan dengan cara yang berlainan. Ini fa'arada rabbuka, maka Tuhan engkau menghendaki. Mana jelas menyebut kehendak itu sebagai perbuatan Allah, kehendak Allah dengan jelas. Tadi guna dhamir fa'aradna tu dia boleh jadi dia dengan Allah, ataupun dia kata dia dengan Musa, biar Musa faham. Tetapi hak akhir ni dia tidak kata fa'aradtu, tapi dia kata fa'arada rabbuka, Tuhan nak. Jadi semua ni berada di bawah kehendak Allah Ta'ala belaka. Dari segi akidahnya, semua ni adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan apa yang terjadi ni, dengan ketetapan Allah SWT, dengan ilmu dia. Maka itu tentu dengan kudrat dia. Bila dengan kudrat dia, apa hak dia terjadi itu adalah mengikut kehendak dia. Kalau benda tu wujud dengan kudrat Allah Ta'ala tapi tanpa iradat, dia jadi pelik. Jadi mustahil benda yang berlaku ni kita kata dengan kudrat Allah Ta'ala tapi tidak dengan iradat dia. Jadi dia mesti dengan iradat dia.
Kalau tak ada iradah, dia akan jadi terpaksa. Terpaksa ni maknanya terpaksa tunduk, rendah, lemah. Jadi apa yang terjadi itu dengan iradah dan kudrat Allah. Jadi pada tempat yang ketiga ni diungkapkan dengan cara yang berlainan, iaitu Tuhan engkau menghendaki. Kerana apa? Kerana sampai umur dewasa, maknanya bertambah umur, sehinggalah dia umur cerdik, dah akil balik, dan tambah pula umur sinu rushd. Jadi seorang anak tu, walaupun dia cukup umur balik dah, umur kalau perempuan boleh jadi 10 tahun, 11 tahun, lelaki tu mungkin dalam 13, 14 ataupun 15. Tapi dari segi nak urus harta, dia kena umur rushd. Fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum. Bila mana kamu rasa, kamu nampak tanda-tanda dia telah cerdik, rushd, mana dia boleh diharapkan untuk menguruskan sendiri hartanya, maka serahkanlah kepadanya itu harta. Jadi semata-mata akil balik, bermimpi ataupun datang bulan, itu belum menentukan lagi dia seorang yang umur cerdik. Sinu rushd, cerdik di sini keahlian dia tu untuk tasarruf, menguruskan harta. Jadi Allah Ta'ala menghendaki dia budak tadi sampai umur. Jadi panjang umur, akan terus hidup sampailah dewasa. Ini adalah luar daripada asbab manusia. Luar daripada asbab manusia. Betul-betul pemberian Allah SWT. Mana nak menjadikan orang itu panjang umur, orang lain tak ada asbab. Tak ada asbab untuk panjang umur. Tak. Kalau kata doktor, dia pada doktor tu dia ada asbab untuk orang itu sihat. Yang ni diberikan ubat, diberikan nasihat, pemantauan ada apa semua tu. Jadi doktor tu menjadi asbab kepada pesakit itu sembuh. Jadi di situ ada apa? Campur tangan lah kita kata. Dia ada asbab zahir dan asbab hakiki. Jadi sampai umur dewasa dan mengeluarkan harta tertimbus itu tidak dinisbahkan kepada khadir. Sebab khadir ni betul-betul kehendak Allah SWT. Betul-betul dalam kudrat Allah SWT, dan tidak ada sebarang asbab pada khadir itu untuk menjadikan dia tu cukup umur dewasa. Kemudian antara uslub lain lagi yang kita boleh tengok ni, nota kita tak siap lagi kita tengok nota lama lah. Kita tengok ijaz, uslub ijaz. Mana ringkas? Ni ringkas. Ijaz maknanya gaya bahasa yang ringkas, yang menggunakan kalimah yang sedikit tetapi pengertian makna dia tu banyak. Biasanya contoh yang diberikan kepada kita adalah surah Al-Baqarah ayat 179. Ijaz ialah gaya bahasa yang mengandungi jumlah perkataan yang sedikit tetapi membawa maksud yang jelas, yang ini jelas padat. Antara contoh yang dikemukakan ialah firman Allah Ta'ala, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan di dalam hukuman qisas itu, maknanya jika dilaksanakan, ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Itu ayat yang dikatakan sebagai ada makna ijaz. Jadi kalimah yang digunakan dalam ayat ni dia tidak banyak. Ada berapa kalimah sahaja.
Jika dibandingkan ayat ini dengan ucapan yang sering diungkapkan oleh orang Arab, iaitu al-qatlu anfa lil qatli. Pembunuhan menghapuskan pembunuhan, akan ternyata besar perbezaannya. Jadi maksud dia, kisah ni, bila seorang pembunuh itu dihukum, maka hukuman yang setimpal untuknya adalah balasan yang sama, mana dia juga dibunuh. Membunuh itu menyebabkan hukuman dibunuh. Itu panggil kisos. Hukuman yang sama. Dipanggil bunuh balas. Jadi orang Arab dia biasanya digunakan kalimah al-qatlu anfa lil qatli. Pembunuhan menghapuskan pembunuhan. Maknanya kalau pembunuhan itu ditukar kepada potong tangan ke, maka dia tidak dapat menghapuskan pembunuhan pada masa akan datang. Ataupun tebusan dengan duit ke, itu tidak dapat menghapuskan perbuatan pembunuhan itu. Jadi selalunya ulama yang membahaskan kepada kita ijaz ni, dia akan kemukakan ayat ni lah bagi ijaz itu. Yang pertama ada bezanya, ungkapan Al-Quran lebih mengandungi faedah dan lebih tegas menyatakan keadilan dengan lafaz qisas. Pembunuhan balas itu bukan tujuan untuk mengharu-birukan keadaan, tetapi untuk keadilan. Mana nyawa dengan nyawa. Dalam surah Al-Maidah tu, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'aina bil-'ain wal anfa bil-anf wal uzuna bil-uzun was-sinna bis-sin wal juruha qisas. Dan kami telah tetapkan dalam Taurat itu bahawa nyawa dengan nyawa sama, mana tak ada beza, sama saja. Orang tu bangsawan ke, orang tu kelah kalau ulang ni kat B40 ke T berapa, sama aja, tak ada beza. Jadi nyawa dengan nyawa, wal ain, mata dengan mata. Mana kalau orang tu membutakan mata orang lain, maka mata dia tu akan dibutakan juga. Jadi keadilan di situ. Mana kisah dengan mana hukuman yang sama mengikut jenayah yang dilakukan. Kalau kata kejahatan dia tu menyebabkan jari terputus, maka dibalas dengan jari. Mata dengan mata, gigi dengan gigi. Gigi pun ada nilai dia juga. Jadi kisah itu adalah untuk keadilan, sama. Jadi orang tu rongok gigi, orang ni pun jadi rongok gigi juga. Ayat Al-Quran lebih menyatakan tujuan yang dikehendaki kerana ia menyebut tentang kehidupan dan dijadikan sebagai natijah pelaksanaan hukum ini. Jadi Allah Ta'ala kata, walakum fil qisasi hayatun, hayat, kehidupan. Maknanya pelaksanaan kisah adalah untuk menjaga kehidupan. Mana kehidupan ni bukan kehidupan pembunuh. Tapi dengan dihukum bunuh ke atas pembunuh, maka ada jaminan kehidupan bagi orang lain. Jadi hayat di sini dia mari dengan nakirah. Jadi nakirah ni dia panggil nakirah li ta'zim. Kehidupan yang besar, yang ni untuk orang lain. Jadi kehidupan itu dijadikan sebagai natijah pelaksanaan hukum ini. Maknanya dengan pelaksanaan hukum ni akan menatijahkan kehidupan yang aman bagi masyarakat. Maknanya kalau manusia tu nak keamanan sehingga tidak ada lagi pembunuhan pada masa akan datang, maka mereka mesti melaksanakan hukum qisas ni. Dan orang yang bila tahu dia akan dibunuh jika dia membunuh orang lain, maka dia akan gerun kepada hukum Allah. Ia menghidupkan jiwa orang itu sendiri dan menghidupkan jiwa orang yang dibunuh. Maknanya orang tu yang dibunuh kerana membunuh tadi, dia mati juga. Sebab bila dia insaf, bertaubat, dan tidak ada cara yang lebih dapat menterapkan jiwa dia akibat daripada perbuatan jenayah dia tu, mereka dia sendiri mati, barulah tentram jiwa. Sebab orang yang membunuh orang lain ni, dia akan berasa bersalah sampai bila-bila. Dia mesti ada tu bersalah. Sebab apa?
Sebab tidak boleh nak menyelamatkan. Kalau kita tapau ke pun kita rasa menyesal. Akan ada rasa menyesal. Tapi itu tak apa dah. Dia hidup lagi, kita boleh minta maaf. Kita boleh tanda pipi kita. Dia tapau kita balik. Tapi kalau dia mati, tak ada. Nak minta maaf macam mana? Jadi jiwa dia tu jadi tidak tenteram. Dan bila dia dihukum bunuh, maka sesal. Dan menghidupkan jiwa orang yang dibunuh, kerana apabila dia mengetahui bahawa jika ia membunuh pasti ia dibunuh, maka dia menjaga dirinya daripada jenayah pembunuhan. Kemudian ayat Al-Quran itu lebih ringkas kerana ia mengandungi 10 huruf saja, 10 kalimah saja. Ketiga, terdapat lafaz nakirah yang menunjukkan kepada ta'zim. Walakum fil qisasi hayatun. Hayatun itu nakirah. Jadi kehidupan yang besar artinya. Kemudian ayat ni dia mari dengan fasih. Sebab dia tidak ada pengulangan. Berbeza dengan al-qatlu anfa lil qatli. Jadi kalimah yang sama diulang. Sedangkan dalam ayat ni walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, tidak ada pengulangan mana-mana kalimah. Kemudian tidak berlaku takdir dalam ayat. Berbeza dengan ibarat dalam bahasa Arab yang memerlukan kepada takdir. Takdir ni mana kita andaikan ada kalimah yang dihazaf, yang dibuat. Jadi dia kena takdir takdir ke mana ni? Qatlul qatil anfa lil qatli. Membunuh, yang membunuh itu lebih dapat menghapuskan pembunuhan. Jadi qatlul qatil anfa li qatlil akharin. Dia kena waktu lebih. Kena andaikan ada di sini ada mudhafu ilaih yang dihazaf. Barulah jelas makna. Jadi kalau kata pembunuhan menghapuskan pembunuhan mana? Jadi membunuh yang membunuh dapat menghapuskan pembunuhan terhadap jiwa-jiwa yang lain. Jadi kena takdir banyak. Ayat ini menzahirkan uslub tibak. Uslub tibak itu menyebutkan kisah sebagai perkara yang berlawanan dengan kehidupan. Ia merupakan salah satu keindahan kalam. Jadi dalam bab balaghah ni dia ada ilmu badi'. Di bawah cabai badi' itu dia ada panggil tibak. Tibak ni dia dalam satu ayat tu dia ada dua kalimah yang bertentangan. Macam falyadhaku qalila walyabku katsira. Hendaklah mereka tu ketawa sedikit dan banyak menangis. Jadi ketawa dia lawan kepada menangis, banyak tu dia lawan kepada sedikit. Jadi kalau kata di sini walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, dia ada tibak di sini. Ini ada dua kalimah yang berlawanan. Jadi qisas makna mati, hayatun hidup. Itu yang dikatakan sebagai tibak. Jadi satu ayat tu bila dia ada unsur tibak, jadi itu memberikan satu kesenian, keindahan. Kemudian dengan meletakkan haraf jar fi, berarti menjadikan kisah sebagai tempat terbitnya kehidupan. Jadi bila kata walakum fil qisas fi, mana fi itu mana ada tersimpan kehidupan di situ. Ada mengandungi kehidupan dalam pelaksanaan kisah fi. Dia berbeza dengan lil qatli. Lil qatli itu dia lebih kepada makna kerana. Jadi fi ni kerana pun boleh juga. Fi itu dengan makna kerana pun boleh juga, dengan makna berada, zarfiyah. Berada dalam itu. Kehidupan itu berada dalam hukum qisas. Dan fi ni juga dia boleh bagi dengan makna kerana. Dalam hadis kan, dakhalat imra'atun fi hirratin habasatha. Masuk dalam neraka seorang perempuan kerana dia kurung kucing dia. Fi hirratin habasatha. Kemudian ayat ke-10 dia sifat semula jadi manusia. Maknanya ayat ni dia lebih masuk, ayat Al-Quran ni
dia lebih menyentuh jiwa ataupun emosi manusia sebab disebutkan hayah kehidupan. Jadi untuk apa? Untuk lebih memberi kesan dalam jiwa, Allah Ta'ala kata walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Jadi kalau apa? Kalau ditukar ada fi tarkil qisas mautun ataupun fasadun, dia tak sedap, tak kukuh, walaupun kita boleh pusing makna. Asal ayat kita kata walakum fil qisasi hayatun. Kalau kita nak tukar kepada hayah ni, kita nak guna maut, atau kita nak kata porak peranda, kita kata wa fi tarkil qisas mautun ataupun fasadun. Jadi itu tidak sekuat asal ayat Al-Quran. Tapi benda tu kita boleh faham. Makna tu ada, orang panggil makna tersirat, mafhum mukhalafah. Tapi Allah SWT dia sebut dengan cara lagu ni, maka makna di sebalik tu ada. Jadi kalau Allah Ta'ala kata dalam melaksanakan hukuman kisah tu ada kehidupan, maka lawan dia bererti meninggalkan hukuman kisah itu adalah kematian ataupun kerosakan, porak peranda atas muka bumi ni. Jadi bismillah itu. Ada lagi ni kita sambung insya-Allah. Wallahu a'lam. Wa akhir da'wana.